Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berkongsi kita pada malam ini sama-sama kita buka bacaan kita Nabi Karim wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Saya hormati Imam Alhamdulillah, Tuan Haji, Tuan Hajjah, Tuan Bapak, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menyambut manfaat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada tuan. Kita dapat bertemu dalam majlis ilmu dan insya-Allah pada malam ini saya akan bicarakan satu tajuk tentang jangan memusuhi wali Allah. Janganlah kita memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Hadis ini merupakan hadis qudsi. Bila kita jumpa saja tuan-tuan perkataan inna Allah ta'ala dalam sesuatu hadis, maka dikategorikan sebagai hadis qudsi. Ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tuan, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti wali, ini kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyakiti wali aku. Apakah maksud wali di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apakah maksud wali di sini? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Nawawi mentafsirkan wali di sini memberi maksud orang yang beriman. Orang yang beriman. Allah Ta'ala kata janganlah menyakiti waliku. Maksudnya janganlah menyakiti orang yang beriman. Orang yang mukmin sebenarnya tuan-tuan, ataupun orang mukmin ini, ataupun istilahkan sebagai orang yang beriman ini, iaitu apa? Orang yang sanggup melaksanakan amalan taqwa. Orang yang sanggup melakukan amalan taqwa. Untuk apa? Untuk menunaikan tanggungjawab yang Allah letakkan ke atasnya. Inilah orang mukmin. Inilah yang dipanggil wali Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa sanggup melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala bertanggungjawabkan ke atasnya. Adakah kita tuan dikategorikan sebagai orang mukmin? Allah Taala tanggungjawabkan kepada kita buat tak? Kalau tak buat, maknanya belum masuk lagi di kategori sebagai orang mukmin.
Orang yang bertakwa. Sebab itu tuan-tuan, saya suka ulang apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah At-Tasturi dalam kitab Hikam. Beliau mentafsirkan atau beliau menyatakan hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba dia. Apa dia? Salah satunya tuan-tuan, iaitu menentukan hukum hakam. Allah Taala tetapkan kepada kita hukum hakam. Bagaimana minggu lepas kita bicarakan tuan-tuan, perkara mengenai hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tetapkan, buat tak buat, laksanakan tak laksanakan. Kalau melaksanakan, maknanya dia ini golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan, sanggup. Bila sanggup tuan-tuan, sanggup melaksanakan, maknanya dalam masa yang sama dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sanggup dipaksa, itu belum ada ikhlas lagi. Belum sampai lagi martabat ikhlas. Kalau tak sembahyang ni masuk neraka sudah. Bila aku tak sepuasa ni masuk neraka. Itu masih lagi belum ada keikhlasan 100% kerana Allah. Kita lakukan, kita tunaikan, kita laksanakan. Kenapa? Takut neraka. Kita lakukan kenapa? Nak masuk syurga. Itu belum lagi 100% ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu masih motivasi kepada kita. Martabat kita sebagai orang yang sentiasa dengan motivasi. Tetapi kalau dah capai golongan takwa, dia lakukan sanggup apa pun Allah Ta'ala perintahkan dibuat. Tidak ada rasa paksaan. Ikhlas, nak buat ikhlas. Bukan semua buat suatu benda yang baik ikhlas. No komen tuan. Ini dia. Inilah yang dikatakan orang mukmin yang mencapai golongan wali Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita capai ni tuan-tuan, alhamdulillah. Maksud lain tuan-tuan, wali Allah Subhanahu wa taala orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala serta taat kepada Allah taala. Orang yang taat, orang yang dekat, orang yang taat. Ada orang dekat dia dengan Allah bila susah. Bila susah dekat dengan Allah, taat dengan Allah. Tapi orang mukmin wali Allah Taala ini senang ke susah ke, tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita dekat hati kita dengan Allah, maknanya ketaatan kita kepada Allah Taala tak ada halangan. Seronok aja. Baca Quran seronok, tak paksa. Mula-mula yang paksa betul. Mula-mula kita kena paksa. Nak sembahyang kena paksa. Nak puasa kena paksa. Nak buat amal kebaikan semua kena paksa. Tetapi nanti situ ada satu peringkat. Apabila kita laksanakan itu bukan kerana paksaan. Kenapa? Seronok buat. Bila dah mencapai perasaan seronok tuan-tuan, apapun halangan, maksudnya kesibukan, ujian, kita tetap juga seronok untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa seronok tuan-tuan? Nak itikaf kat masjid, lama pun tak ada masalah. Kita nak buat baik dengan orang pun tak ada masalah. Nak jamu orang tiap hari pun tak masalah. Ini dia sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahawa inilah dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapat ya Allah, tapi kita ke arah itu. Kita ke arah mana? Ke arah untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tiada orang yang hendak mendekati Allah melainkan orang mukmin yang sebenarnya. Orang Islam tak semestinya dia akan dekat dengan Allah. Bila susah, tak dapat apa yang diminta, jauh dengan Allah. Itu juga orang sakit, doa tak sembuh-sembuh. Percayalah dengan Allah. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang. Allah tak ramai. Semua tu. Tak kira siapa dia, orangnya martabatnya tinggi ke, rendah ke, sederhana ke, tetap menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita lahir tuan-tuan, sampailah nanti kita nak mati, mesti ada ujian.
Ada ujian. Kita lahir, ujian untuk mak bapak. Kita sakit, sabar tak sabar mak bapak. Mak bapak sabar. Bapak dah uji satu. Sampailah kita dewasa, uji lagi. Nak kahwin pun kena uji lagi, tuan-tuan. Nanti dapat anak pun diuji lagi. Sampailah nak meninggal dunia pun Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada kita. Bila dia uji, tuan-tuan, nak menentukan bagaimana dia punya nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah, tuan-tuan. Kita dulu belajar. Nak tahu tahap mana pencapaian kita punya akademik. Dia uji. Okay. Maknanya kalau perkara ni, okey, dia memang hebat. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nak meletakkan seseorang itu mencapai martabat takwa. Allah Taala uji. Allah Taala uji, tengok. Kalau melepasi setiap ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala dekat dengan dia pun dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, Ibrahim bin Adham. Satu ketika dulu dia seorang yang mewah, seorang yang senang. Allah Ta'ala uji dia. Sebab apa? Bila dia senang, dia lupa Allah. Dia senang, dia lupa Allah. Ada orang senang tapi dia tak lupa Allah. Ada orang senang tapi lupa dengan Allah. Tak kira siapa, tuan-tuan. Contohnya Ibrahim bin Adham. Ketika dia seorang sultan, seorang raja, jiwa dia penuh dengan nikmat-nikmat dunia. Itu yang bila satu ketika ketika dia nak beradu, nak tidur, tuan-tuan, terdapat di keliling pinggangnya sejumlah 40 bilah pedang yang dibuat daripada emas. Kita dapat satu pedang, tuan-tuan, semua hidup. Semua hidup tak payah kecil, tuan-tuan. Berapa nilai, tuan-tuan? 1 gram bersamaan dengan 160 biji. Satu pedang berapa kilo, tuan-tuan? Itu kalau dia kiraan dah. Bayangkan kemewahan yang ada pada diri Ibrahim bin Adham. Yang menjadi kesedaran ini kenapa, tuan-tuan yang terhormat Allah? Pertama, ketika dia nak beradu itu, lalu didapati ada orang sedang berlari, sedang berjalan di atas bumbung istana dia. Lalu dia tanya, "Oi, siapa kat atas tu?" "Oi, itu kan istilahnya. Siapa yang kat atas tu? Kau buat apa kat atas tu?" Kata Ibrahim bin Adham. Kata orang yang di atas, tuan-tuan, "Aku sedang mencari unta aku yang telah terlepas." Mencari unta yang terlepas, mula sabar, tuan-tuan. Dia kata bumbung tu unta. Yang datang tu, yang di atas tu bukan sembarangan. Itu adalah malaikat datang memberi petanda untuk supaya apa? Ibrahim bin Adham itu berubah. Tuan-tuan yang terhormat Allah, tak semua orang, tuan-tuan, malaikat datang kunjungan kita tahu dia dengar, tuan-tuan. Ini kelebihan Ibrahim bin Adham. Itu juga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kenal siapa yang datang, malaikat datang, Rasulullah kenal. Dan pernah juga berlaku di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang datang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam itu malaikat maut. Ketika hampir saja menunaikan ibadah, didapati bahawa ada seorang lelaki dalam rumah Nabi Musa. Kita contoh-contoh, kita tengah siap-siap berjalan, tiba-tiba dalam rumah kita ada orang. Pintu tutup, pintu berkunci, tapi ada orang masuk. Apa perasaan tuan-tuan? Kemudian lelaki itu mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Sesungguhnya aku ni malaikat maut, nak cabut nyawa kau." Tengok tuan-tuan, nak cabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Apa Nabi Musa buat? Nabi Musa pukul kepada orang lelaki yang mengatakan dia bawa malaikat maut. Sebab tak kenal, menyerupai manusia dalam rumah. Lalu Nabi Musa AS memukul, menampar sehingga tertanggal 2 biji mata. Dahsyat kan? Kuat tu. Kita kena nampar, taklah kita cabut 2 biji mata. Paling-paling pun
Kilo je. Tapi Nabi Musa AS bila pukul malaikat tersebut, dia tak tahu itu malaikat. Dia pukul, tertanggal 2 biji mata dia. Mengadu kepada Allah. Malaikat mengadu kepada Allah. Tapi kita kena tahu tuan-tuan, sesungguhnya apa yang dilakukan Nabi Musa AS bukan kerana dia tidak kenal malaikat. Kerana apa? Dia tak tahu siapa ini. Kalau dia tahu malaikat, nescaya dia tidak akan pukul. Disebabkan dia tidak tahu, maka dia pukul. Dia takut setan ke, iblis ke datang mengaku sebagai malaikat. Lalu malaikat ini mengadu kepada Allah, wahai Allah, Nabi Musa tak nak mati. Wahai Allah, Nabi Musa tak nak mati, tak ada lagi. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril AS bertemu kepada Nabi Musa. Cabutlah kamu di atas bulu unta ini. Cabut segenggam. Cabut. Berapa banyak yang kau dapat? Sekiranya kamu dapat segenggam, maksudnya setiap satu helai itu dikira setahun usianya. Kalau ada 1000 helai, kalikan dengan 1000 tu, berapa panjang usia Nabi Musa? Jibril kata setiap helai itu dikira sejumlah 1000 tahun. Kalau banyak macam itu, maknanya panjanglah usia Nabi Musa AS. Apa Nabi Musa AS? Aku tak mahu usia panjang-panjang. Maknanya dia menyesal. Sebab apa? Baru tahu yang datang itu malaikat mahu. Maka dia rela untuk dicabut nyawa. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Inilah dia golongan yang dipanggil. Ini Nabi tuan-tuan. Ini Nabi, ini Rasul. Hebat juga. Begitu juga dengan kisah Ibrahim bin Adham. Hebat juga. Apabila datang malaikat, kata dia, aku sedang mencari unta yang sedang berada di atas ni. Dia kata, pernah sabar ke unta dekat atas ni? Kita kena berkumpul. Bangunan dan kita tak ada kumpul mesti tu kan. Berapa lapis lagi pun dapat umur. Jadi kata Ibrahim bin Adham, tak sabar ke unta dekat atas? Kenapa tak taruh istilahnya bawa mak teman? Ini terus sangatlah, tak pandai sungguh. Ini dia. Itu peristiwa pertama. Orang yang di atas itu menegur kepada siapa? Kepada Ibrahim bin Adham. Tegur kepada Ibrahim. Itu pertama. Dia kata, aku cari unta yang hilang, tapi kamu ni lupa akan perkara-perkara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Peristiwa yang kedua berlaku kepada Ibrahim bin Adham. Satu ketika Ibrahim bin Adham mendapati ada seorang lelaki berada di dalam istana dia, sedang duduk tu kan. Bila Ibrahim bin Adham tahu, dia ada orang datang duduk kan. Lalu Ibrahim tanya, kau ni siapa? Kau ni siapa? Pertanyaan daripada Ibrahim bin Adham. Dia diam kan? Kenapa kau duduk kat sini? Tanya lagi, kenapa kau duduk kat sini? Lalu orang ni pun bertanya kepada Ibrahim bin Adham, ini siapa punya? Tanya pula, aku duduk ni siapa punya? Ini aku punya, kata Ibrahim bin Adham. Sebelum kau siapa punya? Sebelum aku, bapak aku punya. Sebelum bapak kau siapa punya? Datuk aku punya. Sebelum datuk kau, datuk aku yang punya. Bila dikatakan demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang dikatakan di sini menunjukkan bahawa bukan milik kau, ini adalah milik pencipta kau. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki, tuan-tuan, di dunia ni apa yang kita miliki adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala izinkan. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, dapat tak? Tak dapat. Itu kita kena ingat, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, kita tidak dapat. Ketika terbingung-bingung, tuan-tuan, Ibrahim Adham, lalu dia tengok kembali kali kedua, bahawa orang yang
berbicara dengan dia sebelum itu telah tak ada. Peristiwa yang kedua berlaku kepada Ibrahim bin Adham. Akhirnya dia itu keluar daripada istananya ini, mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya betul-betul berubah diri dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab betul-betul Ibrahim bin Adham ini salah seorang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh mendengar perbuatan malaikat. Istimewa tuan-tuan. Saya belum tentu lagi dengar tuan-tuan, apatah lagi tetapi Ibrahim bin Adham boleh mendengar perbuatan para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada dia. Istimewa tak? Istimewa. Ini sebab apa? Orang yang sentiasa dekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala berikan sesuatu selain daripada orang lain. Dialah paling istimewa. Dialah paling istimewa. Bukan Nabi tu. Nabi dan Rasul itu memang istimewa. Tetapi orang yang seperti Ibrahim bin Adham pun istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Orang mukmin, wali lagi. Bukan wali semua tuan. Bukan wali pen. Itu jauh sekali tuan. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali semua yang di Indonesia tu tuan. Itu memang hebat tu. Tapi ini wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh mendengar perbicaraan, perbuatan malaikat. Kenapa saya kata demikian tuan? Suatu Ibrahim bin Adham, tak tahu sudah sedikit masih tak berhenti. Suatu Ibrahim bin Adham menunaikan ibadah haji. Selesai saja menunaikan ibadah haji, dia kata terini nak pergi ke Masjidil Aqsa. Dia nak pergi ke Masjidil Aqsa. Selesai saja melakukan ibadah haji, dia pun bersiap-siap. Sebelum dia berangkat ke Palestin, ke Masjidil Aqsa, dia mencari bekalan. Ada bekalan tuan-tuan? Ada bekalan makan. Dia beli sebungkus tamar. Sebungkus tamar. Bila dia beli tuan-tuan, dia lihat ada sebutir tamar terjatuh di sisi timbangan. Maka dia ambil sebiji tamar. Dia ambil. Yang tamar dia beli tu dia ambil lah. Kalau dia dapat sebiji tamar ni seolah-olah macam dia punya, dia pun ambil. Dia makan. Dia makan, dia bawa lah. Ketika 4 bulan, perjalanan mengambil masa 4 bulan. 4 bulan. Ambil jalan kaki ke bawah alam lah. Sampai di Masjidil Aqsa, dia berdoa kepada Allah. Doa. Ketika sedang berdoa itu, lalu terdengar perbualan 2 malaikat. Malaikat pertama kata, hebat sungguh Ibrahim Adham. Hebat. Kenapa setiap doa yang dibaca itu Allah Ta'ala terima? Malaikat pertama mengatakan demikian. Malam itu tuan, malaikat yang kedua kata apa? Tidak. Itu dulu. Itu dulu. Memang doa dia Allah Ta'ala terima, tapi sekarang tidak. Lalu malaikat yang pertama tanya, kenapa? Kerana dia telah memakan makanan yang bukan milik dia. Betul kan? Maknanya bila dia makan bukan milik dia, maka tergantung amalan dia itu. Keperanan dia dia teringat kata-kata malaikat itu. Apa yang dikatakan oleh mereka? Kerana dia telah termakan sebiji tamar yang bukan milik dia. Maka dia bergegas kembali ke Makkah nak cari si penjual tamar itu. Ambil tempoh 4 bulan tuan-tuan, baru sampai ke Makkah. Sampai-sampai di Makkah, dia cari mana dia orang yang menjual tamar kepada dia. Cari, tengok yang jual tamar dah bubar dah. Baru 4 bulan dah bubar. 4 bulan sampai ke Masjid Aqsa. 4 bulan, mana 8 bulan tempoh tu. Dia tengok orang yang berniaga tu dah berubah. Dulu orang tua, tapi sekarang kenapa dah muda? Ketika dia bertanya kepada pemuda yang menjual tamar itu, aku nak tanyalah, kata Ibrahim Adham, mana orang tua yang telah menjual tamar 8 bulan yang lalu? Tanya. Lalu pemuda itu kata, orang yang menjual tamar itu telah meninggal dunia.
saya telah meninggal dunia. Sedih muka Ibrahim Adham. Lalu pemuda ditanya, kenapa Tuhan cari orang yang tua yang menjual tamar itu? Lalu diceritakan, ya, sesungguhnya aku telah memakan sebiji tamar yang bukan milik aku. Dia kata. Lalu Ibrahim Adham tanya, kau kenal tak dia, mana keluarga dia? Lalu kemudian dia kata, akulah waris kepada bapa aku. Waris kepada bapa aku. Lalu Ibrahim Adham kata, boleh tak kau halalkan sebiji tamar itu kan? Bukan 1 juta kan? Sebiji tamar aja, tetapi Allah Ta'ala halang dia punya doa dia. Kita muhasabah tengok dia kita macam mana ni kan? Kita muhasabah dia kita lah. Sendiri mau tahulah. Kita pun tak tahu kita boleh berapa banyak kita buat, berapa banyak yang kita abaikan. Lalu pemuda itu kata, aku halalkan apa yang telah kamu makan, tetapi aku masih ada lagi 11 adik-beradik lagi yang belum tentu mereka halalkan. Aku bimbang. Sebelah orang tu maksudnya 12. Bayangkan kan? Ramai tu sebiji tamar nak minta halalkan. Lalu Ibrahim kata, tak apalah, kau beri alamat kat aku, dia aku cari mereka itu. Beri alamat, sebelah orang kata, pergi satu. Alhamdulillah, setiap dia pergi tuan-tuan, mengambil tempoh masa yang agak lama, setiap yang dijumpa tu halalkan. Sampai yang ke-11 semua halalkan tuan-tuan. Alhamdulillah, bersyukur dia. Lalu dia kembali ke Masjidil Aqsa. Pergi balik. Ya, hidup. Pergi sana tuan-tuan. Ketika dia berdoa juga, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat kata dia, malaikat pun boleh berbual mengenai Ibrahim bin Adham. Kita ni ngomong apa, malaikat cerita begitu ya. Kalau cerita baik, alhamdulillah Haji. Kalau cerita tak baik, Allah ya. Jadi malaikat pertama kata, rugi sungguh Ibrahim Adham, doa dia itu terhalang. Malaikat kata, malaikat B kata pula, oh tidak, itu dulu. Tapi sekarang doanya Allah Subhanahu Wa Taala telah terima, disebabkan oleh halalnya di kalangan pewaris-pewaris kepada si penjual tamar itu. Ini wali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala kurniakan pendengaran dia, boleh mendengar perbualan malaikat. Ini kelebihan tuan-tuan. Dan banyak tuan-tuan peristiwa yang berlaku kepada Ibrahim bin Adham ini, peristiwa yang agak pelik. Pelik. Pernah dia bermimpi dengan malaikat pembawa risalah, pembawa senarai nama-nama orang-orang yang baik. Dalam kitab Jami'ul Karamatul Awliya, himpunan para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim kata, kau pegang apa? Dalam mimpi tu kan? Dalam mimpi kita mimpi Allah, kita Ferrari, naik macam-macam yang best-best tu. Tapi Ibrahim bin Adham ni mimpi dia semua benda yang pelik. Jumpa malaikat, boleh dengar malaikat berbual, Allahu Akbar. Lalu ditanya kepada malaikat tersebut, kau pegang apa tu? Aku pegang senarai nama orang-orang yang soleh. Kau pegang senarai nama orang-orang yang soleh. Lalu Ibrahim tanya, aku ni tersenarai tak orang-orang soleh? Kata malaikat, minta maaf, nama kau tak tersenarai. Bayangkan tuan-tuan, orang ni yang dekat dengan Allah Ta'ala itu, sentiasa menjaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala, nama tak tercatat. Kalau dia tak tercatat, kita Kalau Ibrahim bin Adham yang istiqamah, yang konsisten, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia meninggalkan tentang kenikmatan kekayaan itu pun tak tersenarai. Apa jawapan daripada Ibrahim? Tak apalah, tak tersenarai pun tak apa. Biarlah aku dikasih dan sayang kepada orang-orang yang soleh pun memadai. Itu saja ucapan yang diungkapkan oleh Ibrahim bin Adham.
Tak apa. Mereka tuan-tuan, kita kata apalah ya Allah ni, aku dah buat macam ni pun kau tak senarai. Macam kita lah tuan-tuan. Contoh kalau kita kerajaan, kita kerja kerajaan, kan APC tu ada geram yang kata cerita. Kerja best tiap hari datang pangkat tu awal. Masuk pukul 8, pukul 7.30 dah sampai dah. Balik pukul 5, tapi pukul 6 baru balik. Buat kerja perfect. Tapi tak tersenarai APC. Kecewa tak? Allah, aku buat kerja baku pun tak tersenarai ni. Tapi Ibrahim Adham berbeza. Tak apalah, tak tersenarai pun tak apa. Aku kasih dan cinta kepada orang soleh pun cukup. Selesai saya dibuka tuan-tuan, malaikat tu beritahu, wahai Ibrahim Adham, nama kamu telah tersenarai di kalangan orang-orang yang soleh. Ini gambaran kepada kita mengenai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang dirahmati Allah. Orang mukmin yang nak menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana tuan-tuan? Pertama dia tekun lagi tabah dalam mengerjakan ibadah serta taat kepada Allah Ta'ala. Tekun buat suatu ibadah tu, Allahu Akbar, teliti dengan sembahyangnya, puasanya, wuduknya, tak cincai-cincai dengan kadang-kadang kita orang tuan-tuan, orang wuduk dulu kaki je, dulu tangan dulu kaki, tak ratikan dulu air pun sekarang guna automatik, tolak pun keluar, tolak automatik semua. Alhamdulillah, ini rasa cermat. Kalau kita mengutuk tu macam tu, sembahyangnya kita lagi. Kita faham tak? Kalau utuk macam tu, apatah lagi dalam solat. Jadi, kita tekun tabah dalam melakukan ibadah serta taat. Tak ada bangkangan. Imam baca lama pun, alhamdulillah. Contoh tu kan, ada orang imam baca surah panjang, padahal surah Bayyinah bukan panjang pun. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Bukan panjang pun, tapi dia kata panjang sungguh lah imam ni, aku ni dah nak cepat ni. Hati dia berkata-kata, maknanya dia tak terima. Lain kalau imam baca surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 140, mana satu juzuk tu tak dia baca, tu pun dah sabar lah tu. Kamu sungguh lah imam ni, aku bila nak selesai ni. Itu sabar kan, tapi baca sekadar sekitar 10 ayat. Paling-paling lama pun solat isyak, tentulah ambillah 10 minit. Allah, itu pun rasa lama. Kadang-kadang kita boleh tipu tu kan. Orang tu boleh sabar tak sabar tulis sebanyak. Kadang-kadang kita lihat tuan-tuan, imam belum selesai lagi setiap satu rukun, dia dah ready untuk kerja imam. Allahu Akbar, barbar imam rukuk, dia berukuk serentak tu. Hebat tu. Hebat tu. Ini imam-imam tuan-tuan, pahala jamaah tak dapat. Sepatutnya jaga imam. Senang gini tuan-tuan. Imam habis qomat, barulah kita buat. Jangan pula imam belum selesai kita dah Allah. Ini perkara-perkara yang perlu kita jaga. Habis komat, barulah kita ikut selepas itu. Sabar. Sembahyang tu mesti sabar. Apa nak kejar juga? Apa nak kejar? Allah Ta'ala yang arahkan. Itu yang saya kata ni. Bila dia tidak ada ikhlas, bagaimana ibadah dia lain? Perlu ada ikhlas. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak berikan kepada dia. Satu lagi tuan-tuan masalah. Minta maaf ke imam. Bukan kat seminar boleh tuan-tuan. Ada tempat lain. Untuk kita berkongsi maklumat. Kadang-kadang imam bila takbir, maknanya takbir berpindah daripada satu rukun ke satu rukun. Contoh, daripada rukuk nak i'tidal,
Malam ni tuan-tuan, bila dia dah i'tidal, barulah disebut Allahu Akbar. Daripada rukuk, dia nak i'tidal. Bila dah i'tidal, baru sebut Allahu Akbar. Sedangkan pergerakan itu bermula daripada dia nak bergerak je tuan-tuan, sebut Allahu Akbar. Bukannya tak i'tidal berdiri betul, Allahu Akbar. Sedangkan bila berdiri tegak itu bacaan yang lain. Ataupun ketika dia sujud dia Allahu Akbar. Ini dia. Maknanya bacaan takbir itu tidak kira pada tempatnya. Tak kira lah siapa. Kadang-kadang kita jadi imam tu, contoh dengan walaupun bukan bertanda sebagai tuan imam, kita sendiri ke, pastikan setiap rukun yang kita berubah tu, pastikan jangan sampai tempatnya barulah kita sebut Allahu Akbar. Sedangkan kalau sujud tu bacaan lain, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, berbeza tak? Bukannya Allahu Akbar. Ini kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Ini perlu kita perbaiki. Okey, yang seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang mukmin yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat serta memalingkan diri dari segala kesedapan duniawi. Semua dengan dunia ni mana tak semua. Macam-macam ada. Tapi kita lupa di sana lebih lagi macam-macam ada. Cuma kita tak nampak tu kan. Kalau kali ni kita macam-macam ada, kat sana lebih-lebih lagi macam-macam ada. Ini yang kita tak nampak. Kalau kita nampak yang di sana tuan-tuan, Allah, maka kita anggap dunia ni adalah biasa saja. Walaupun dipakai kita bersuara juga, tapi jiwa dia dekat sana. Kita yang tengok, oh dia buat semua, tapi hati dia masih di sana. Tapi ada setengahnya pakai kita bersuara, hatinya dia di sini, maknanya di dunia. Kalau hatinya berada di dunia, bermakna masih lagi dilingkupi oleh kecintaan kepada dunia. Kita tengok tuan-tuan ada setengah orang kaya biasa, tawaduk diri dia, tak ada pun masalah, tak ada bangga diri. Ini sifat golongan orang yang dipanggil wali Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata begini, faqad azantu bil haq, maka sesungguhnya aku maklumkan perang kepadanya. Siapa yang menyakiti wali Allah, menyakiti orang yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala maklumkan perang kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini di sini Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW kata lagi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, dan tiada mendekati hamba-Ku kepadaku dengan suatu pekerjaan yang lebih aku sukai dari mengerjakan apa yang aku telah fardukan ke atasnya. Maksudnya apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Allah Ta'ala suruh buat ni, dibuat. Semua suka dia. So sembahyang apa? Sembahyang tu kan fardu, buat. Suka. Tak ada halangan. Contohlah anak kita ni, anak kita umur 7 tahun, kak sembahyang kak, kita nak main gaya. Abang sembahyang lah, umur 10 tahun, kan dia tidak rela. Tapi kita kena ajar tak? Kena ajar. Kena paksa tak? Kena paksa. Tetapi apabila sampai satu tempoh, sampai satu masa, dia tidak perlu dipaksa. Maknanya tiba masa sembahyang. Sebab dia dah tak rasa paksaan, dia rasa seronok, dia rasa cinta. Tapi kalau nak paksa orang, contoh tuan-tuan, nak paksa orang umur 25 tahun suruh sembahyang, payah tuan-tuan. Dengan rela hati, payah. Tapi bila kita paksa anak daripada kecil, setiap hari dididik, sampai tempoh nanti dah tak payah dah, dah sembahyang dah, alhamdulillah. Tak ada masalah.
kalau umur 25 tahun, bangun sembahyang, terus sembahyang, alah, janganlah sembahyang. Iya, sembahyang. Masih nak marah, tak boleh tu. Tak boleh dah, sebab dah lihat dah. Yang seterusnya tu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbah. Dan sentiasalah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan segala yang sunat hingga aku menyintainya. Yang fardu pun dia rasa seronok, apatah lagi yang sunat pun dia seronok juga buat. Allah Ta'ala cinta kepada dia. Semua sunat contoh juga solat qabliyah ke, solat ba'diyah ke, solat apa? Solat nawafil, solat-solat sunat, solat tatawwu', solat-solat yang berkaitan, contohlah solat awabin, solat hajat, solat witir, solat tahajud, solat duha, apa pun, solat wuduk, dia rasa seronok. Bila buat seronok, Allah Ta'ala suka kepada dia, cinta kepada dia. Contoh betul-betul Rabi'atul Adawiyah, buat solat malam 300 rakaat. Rabi'atul Adawiyah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 300 rakaat. Biasa tu kan. Tapi kita kalau dapat satu malam 5 rakaat, alhamdulillah, okey tu kan. Jangan tak langsung rakaat. Berat tu. Kalau dah sampai usia 40 tahun masih lagi lama lagi, berat tu. Maknanya dia tak mengumpulkan saham-saham akhirat dia. Tapi kalau dia dapat mengawal perasaan dia, hati dia, walaupun yang fardu dia buat, yang lain tak buat, tapi dia boleh mengawal daripada perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Okay. Contoh macam Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tak ada masalah. Yang fardu je dia buat, yang sunat dia tak buat. Yang lain pun tak buat. Tetapi kenapa Rasulullah SAW kata dia sebagai penghuni syurga? Kerana hati dia itu tidak pernah memusuhi saudara seagama dengannya. Bersih tu kan. Kadang-kadang kita ni dengan orang yang asal deki dia. Kalau orang tak ada benda, boleh kita. Tapi kita boleh terasa. Tengok muka lah, tak suka betul tengok muka dia. Kadang-kadang kita bila bersimbang, tengok ada orang, tak suka-suka lah orang tu. Orang tu pun tak sakit hati, tapi dia boleh sakit kat hati. Bukan pelik kan. Ini kadang-kadang berlaku. Kenapa orang sakitkan kau? Tak, aku tengok muka dia mana suka lah. Allah Akbar. Apa yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tak ada pun perasaan tersebut. Bersih, clean tu. Itu dah kata Rasulullah, dia ni sebagai penghuni syurga. Sembahyang yang fardu dia buat, yang sunat-sunat dia tidak buat. Tapi dia dapat mengawal hati dia. Dapat mengawal hati dia. Luar jauh, dalam pun dia jaga. Kita luar jaga dalam belum tentu. Bila kita luar dapat jaga, dalam tak jaga pun tak tentu kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya 89 ke 88? 89. Yang seterusnya baginda Rasulullah SAW kata, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Maka bila aku telah mencintainya, adalah aku menjadi pendengarnya yang ia dengar dengan dia. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Dan penglihatannya yang ia melihat dengan dia. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. Dan tangannya yang ia tamparkan dengan dia. Apa maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maksud itu apa tadi? Bahawa Allah tetap mengawasi dan memelihara pendengarannya, itu telinganya. Allah Ta'ala pelihara dia punya penglihatan matanya. Allah Subhanahu wa ta'ala jaga tangan dan kakinya. Daripada apa? Daripada godaan syaitan. Itu dia. Itu maksud kata-kata
Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dalam hatinya. Ketika dia mendengar, hati sentiasa berzikir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengar tak? Allah Ta'ala dengar. Allah lihat tak? Melihat. Dan dia menampak, maknanya sentiasa tersentuh. Hati dia tersentuh. Bila suatu Allah ingat. Ingat di sana. Contohlah bagaimana yang contohlah kita jalan-jalan tuan-tuan, tiba-tiba terpijak kaca, Allah sakit ni. Bayang pula dekat sana, ini bau kaca, sakit kaca. Dekat sana api neraka macam mana kalau terpijak api neraka sana. Tengok. Maknanya setiap berlaku tersentuh dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya jiwa dia itu dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya sentiasa berzikir, hati sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia kan. Betul yang terdapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak satu kisah tuan-tuan. Kisah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tuan-tuan, doa itu Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Maksudnya dia baca doa tuan-tuan, Allah Ta'ala terima dari. Satu ketika tuan-tuan, nak ada cerita tuan-tuan. Satu ketika ada seorang lelaki telah berdusta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mananya menyakiti Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu tuan-tuan. Sa'ad bin Waqqas mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jika lelaki itu betul berdusta ya Allah, maka kau buktikanlah matinya. Ini doa permintaan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang ini telah mendustai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau dia betul-betul berdusta ya Allah, maka kau buktikanlah matinya. Di samping itu juga ya Allah, kau lanjutkanlah usianya dan mudahkanlah dia daripada melakukan fitnah-fitnah kepada dunia. Maknanya fitnah yang benar, ujian daripada Allah. Doa yang dibaca, doa yang dipinta, doa yang dimohon oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya usianya panjang, sentiasa menerima ujian daripada Allah Ta'ala. Maka tidak lama selepas itu tuan-tuan, lelaki tersebut menderita. Sebab apa? Dia telah berdusta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mata mungkin tak nampak, mata mungkin tak nampak. Kemudian sentiasa menerima fitnah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud fitnah tuan-tuan, ujian, musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya itu berkesan kepada orang yang menyakiti hati. Ini kelebihan tuan-tuan. Ini kelebihan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita insya-Allah tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan kita jangan ada tak kena ni, Allah dia kata ta'ala, jangan. Hati dia berkata jangan, dia bercakap jangan. Tapi dia degil, buat juga. Dah kena dalam bau kita, Allah betul lah kata kawan tu. Kita tak tahu pun dia tu mungkin wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala beritahu kepada diri dia. Melalui siapa? Melalui malaikat. Malaikat beritahu bisik. Kita pula dia ulang Allah. Tak nak dengar, maka akhirnya kita yang menerima sesuatu yang tidak baik. Bila orang ingatkan kita tengok, oh terima kasih. Mungkin kata-kata dia itu merupakan hikmah. Kita tak tahu. Kadang-kadang biasalah tuan-tuan, itu lama kita kata, kita kata janganlah pada dulu nanti dah lepas isyak, betul-betul minum apa kita dengar.
bacaan dia kembali lah. Tak lama kena balik sekarang. Nah, biasanya mak dia ada insting juga. Tak lama nak balik sekarang. Tiba-tiba tu ada suatu kaya pancing contoh. Aku bantu dah mak aku dah minta lagi. Mak biasanya ada perasaan sesuatu yang kita tidak tahu. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran kepada kita. Jangan sekali-kali kita menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala. Warijlahu allati yamshi biha, kakinya itu berjalan dengan dia, maksudnya itu bergerak dengan berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi hati dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyannahu, dan demi jika ia meminta aku akan berikan kepada dia. Maknanya kalau dia minta dengan Allah, dia boleh Allah Ta'ala minta dengan Allah, Allah Ta'ala beri kepada dia. Macam seolah-olah taraf dia dah macam Nabi tu, taraf dia pada Rasul. Rasulullah Nabi ni memang pilihan Allah Ta'ala. Tapi wali Allah Subhanahu wa ta'ala bila dekat dengan Allah, kasih dengan Allah, cinta dengan Allah, akhirnya dia itu seorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dengan Allah, Allah Ta'ala kabulkan. Contohnya tuan-tuan, siapa dia? Wastaqarni, doa dia, Allah Ta'ala kabulkan. Hasan Al-Basri, hari ini waktu asar, setiap waktu asar dia sampai di Masjidil Haram. Sedangkan dia tinggal di negara Iraq, jauh tuan-tuan. Setiap waktu asar berada di Masjidil Haram. Kita tuan-tuan katakan Raja Osman, sebenarnya doa ni tiap asar ada kat sana. Allah, saya berkata. Kita yang berapa ribu baru sampai satu tuan. Kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini menuju ke arah untuk kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekadar itu saja kita lakukan majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.